Hadis yang ketiga, muka surat 34. Hadis yang ketiga, muka surat 34, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Pursi dan sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Saya beralih ke muka surat 34, hadis yang ketiga, sebab hadis yang kedua tu dah 2 minggu kita dengan hadis itu. Selebihnya tuan-tuan boleh bacalah penjelasannya. Kalau ada masalah kita bincang di sini, insya-Allah. Jadi demi memendekkan masa, kita terus kepada hadis yang ketiga. An Ali ibn Abi Talib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi tajuk kita ialah tentang taharah, tentang pembersihan zahir dan batin, Jadi Syekh Idris Marbawi selaku pengarang membawa kepada kita hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini kadang-kadang disebut karramallahu wajhah, moga Allah memuliakan wajahnya. Sebab sedari kecilnya, walaupun ada 360 berhala berdekatan dengan Kaabah, tapi dia tidak pernah teringin untuk melihat berhala-berhala itu. Maka disebut moga Allah memuliakan wajahnya, karramallahu wajhahu, kerana tidak ada langsung kecenderungan untuk dia melihat berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah itu. Yang ini agak bertentangan lah dengan kita dulu kalau buat rombongan ke Pulau Pinang mesti pergi Tok Kong Ulo, syarat sah. Kalau pergi pula ke Ipoh, singgah Tok Kong Sampoh Tong, nak tengok Tok Kong yang pakai serban tu. Tok Kong yang pakai serban ni tak. Jadi kita sedia maklum bahawa melihat patung-patung Tok Kong itu menggelapkan hati, melemahkan jiwa dan menggelapkan hati. Sayyidina Ali tidak langsung teringin melihat syuraka ataupun melihat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia disebut karramallahu wajhahu, moga Allah taala memuliakan wajahnya. Jadi Sayyidina Ali meriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, anak kunci sembahyang itu ialah bersuci, at-tuhur, miftah. Perkataan miftah ialah daripada perkataan fataha. Fataha buka, Allahumma ftah, wahai Tuhan bukakan bagi kami hikmatak, hikmah kebijaksanaan, jadi daripada fataha, fattah, Allah yang maha membuka, dipanggil Allah itu fattah. Dan daripada fataha timbullah fatihah, dan timbullah miftah, alat untuk kita membuka sebarangan. Kita tidak boleh, maknanya mengerjakan solat sebarangan tanpa ada kuncinya. Maka kunci kepada sembahyang itu ialah at-tuhur, iaitu kebersihan, kesucian. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak mendirikan sembahyang, maka basuhlah mukamu. Untuk apa? Nawaitu rafa'al hadas. Tujuannya ialah untuk mengangkat hadas. Maka Tuhan kata, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal
marafiq, maka basuhlah muka, basuhlah tangan sampai ke siku. Al-ayah, sampailah ke akhir ayatnya, ya. Kemudian wa tahrimuha, tahrim di sini ialah takbiratul ihram. Maknanya di sini bahawa makna tahrim di sini ialah ihram. Maknanya berpantanglah kita daripada membaca sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan solat, berbuat sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Sebab kita sudah ihram, kita panggil takbiratul ihram, tahrimuha at-takbir. Maka disebut takbir itu mengharamkan kita daripada melakukan perkara-perkara dan percakapan-percakapan yang tak ada kaitannya dengan sembahyang. Maka dipanggil takbiratul ihram. Dengan bertakbir itu, selepas itu kita tidak boleh seenaknya bergerak, bercakap, ya, sehingganya kita berjaga-jaga supaya tidak batal sembahyang kita. Jangan tengah sembahyang telefon berbunyi, udah diangkatnya telefon pula, nanti kejap baru 3 rakaat, baru 3 lagi serakaat, apa dilabun batal lah, tak? Sebab dia di dalam ihram. Yang dikatakan ihram itu ialah berpantang, takbiratul ihram. Jadi tahrimuha, tahrim bagi sembahyang itu maknanya mengharamkan kita dengan sebarang perlakuan dan percakapan yang tidak selayak, yang tak ada kaitannya dengan sembahyang, ialah bila saja kita sudah mengucap takbiratul Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dia ada beza di antara takbiratul ihram dengan takbirat intiqal. Takbiratul intiqal ini ialah takbir daripada rukun ke rukun. Takbir daripada rukun ke rukun itu dipanggil takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal ini bukan rukun. Takbiratul intiqal ini termasuk dalam sunat-sunat hay'ah, termasuk dalam sunat-sunat hay'ah. Wa tahliluha, makna tahlil itu ialah yang merungkaikan dan membebaskan kita daripada sembahyang, ialah assalam, taslim. Taslim tu maknanya ialah wasallimu taslima, memberi salam yang pertama, ya, yang rukunnya ialah salam yang pertama. Salam kedua itu sunat hay'ah, ya. Maknanya kalau kita cepat, bas dah berbunyi, kita nak ngejual bas ekspres, ya. Jadi kalau kita dapat salam pertama itu dah sah dah. Sebab salam yang kedua itu adalah sunat sahaja. Jadi mentahlilkan, makna tahlil di sini bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dengan ha besar, ha simpoi. Ya, ha simpoi. Tahlil itu dengan ha simpoi, itu la ilaha illallah, itu tahlil. Yang ini tahlil daripada halla, ya, daripada halla yahillu tahlil, ya. Maknanya kita dihalalkan untuk bercakap dan berbuat sesuatu yang tak ada kaitannya dengan sembahyang bila kita sudah bagi salam. Taslim, ya. Taslim itu ialah salim, ya, memberikan salam. Taib. Katanya di sini bahawa ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Di sini merendah dirinya pengarang Syekh Idris Marbawi, walaupun dia seorang yang alim, syahadahnya aliyah, ya, daripada Universiti Al-Azhar, tetapi dia merendahkan diri dalam penulisannya. Wahai saudaraku, diturunkan levelnya sama dengan anak murid. Ini Allah Ta'ala, Nabi sebut, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri kerana Allah, Allah angkat darajatnya. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang menyombong, Allah jatuhkan martabatnya, ya. Tadi kata beliau, ketahuilah, ya, kata almarhum, ketahuilah, maknanya milikilah ilmu pengetahuan. Bila sebut ketahuilah, perkataan ketahuilah itu daripada perkataan pengetahuan. Milikilah pengetahuan, ya. Jangan hanya ikut-ikut
agama itu bukan hanya ikut-ikut, tetapi agama Islam sifatnya, dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Tak boleh secara taqlid. Orang putih sebut taqlid ialah blind acceptance, to accept blindly. Kita tidak dibenarkan dalam agama ini ikut secara membuta tuli. Udahlah buta tuli pula, ya. Tapi orang Melayu punya penterjemahan ada lagi yang lebih dalam, iaitu mengikut secara membabi buta. Udahlah babi buta pula. Ada. Bahawasanya sembahyang itu diibarahkan dia dengan syurga, di mana kita sedia maklum bahawa syurga itu tertutup, pintunya terbuka bulan Ramadan. Neraka pula terbuka, pintunya tertutup bulan Ramadan. Dia reverse, ya. Kalau syurga tertutup sebab dia eksklusif, bukan untuk semua orang. Terbuka bila bulan Ramadan, kerana amalan-amalan keampunan yang kita pohon daripada Allah membuka pintu-pintu syurga. Sebaliknya neraka terbuka, laweh je, udah apa, telangah je kata orang pada Rengah, ya tak? Anak telangah je, terbangir je, ya, terbongeh je. Itu neraka, itu terbuka, ditutup lantaran puasa, tarawih, tadarus, amalan kita, ya, maka tertutuplah pintu neraka. Di sini Syekh Idris kata bahawa ibarat sembahyang itu, ya, dikatakan ialah sembahyang itu adalah syurga. Kenapa? Kita sedia maklum bahawa untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah, kita kena ibadah menyembah Allah. Maksudnya syurga itu bukan murah dan mudah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barangan milik Allah itu berharga. Ketahuilah, barangan milik Allah itu syurga. Jadi untuk dapatkan syurga, kita kena ruk'an sujada, banyak rukuknya, banyak sujudnya. Jadi katanya sembahyang itu ibarat syurga. Bukankah syurga itu ada anak kuncinya? Sebab dia ada pintu, abwabul jannah. Ya, kalau kita lihat apabila masuk saja Ramadan, ya, Allah Ta'ala pesan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, iftah abwabul jannah, wahai malaikat Ridwan yang ketua menjaga syurga, bukalah pintu-pintu syurga, ya. Jadi katanya, bukankah syurga itu ada anak kunci? Maknanya adalah pintu. Iaitu apa anak kuncinya? Miftah dalam bahasa Arab, sembahyang menjadi anak kunci syurga. Bagaimanalah hidup tanpa sembahyang? Allah, ya. Bagaimanalah kita berangan-angan untuk syurga tapi tidak sembahyang, sedangkan anak kunci syurga itu ialah sembahyang. Sembah yang satu, itu makna sembah yang satu. Ya, bahasa Arabnya solat lah, ya, bahasa Arabnya solat, bahasa Sanskritnya sembah yang satu, ya, sembahyang. Maka sebagaimana syurga itu ada anak kuncinya, demikianlah sembahyang pun ada anak kuncinya, iaitu at-tuhur, anak kunci pula kepada sembahyang. Tadi anak kunci syurga sembahyang, anak kunci kepada sembahyang pula ialah kesucian, kebersihan, membersihkan diri dengan tuhur, iaitu angkat hadas-hadas kecil, angkat hadas-hadas besar, dan buangkan sifat-sifat mazmumah, ya, buangkan ujub, riak, takabur, dengki, sangka buruk. Itu adalah merupakan maknanya halangan-halangan untuk mendapatkan, ya, kita kata solat itu sendiri. Jadi untuk dapatkan solat, anak kunci bagi solat itu, ya, maknanya kita kata at-tahur, bersih zahir dan batin. Sebab itu sembahyang kita naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh, tapi melalui saringan. Ada masanya disaring ujub, ada tak ujub, ada masanya disaring riak,
ada ke riak, ada masanya disaring takabur, ada ke takabur. Allahu akbar. Ya. Jadi demikianlah saringan demi saringan sampailah langit yang ke-7. Itu sembahyang kita. Kalau tak lulus, langit pertama dah tak lulus dah, maka berubahlah sembahyang kita menjadi kain buruk. Ya, menjadi kain buruk yang dilemparkan semula secara abstraknya, secara maknanya kita kata secara apa nak sebut abstrak ni ya, tidak kelihatan ya, dicampakkan semula ke muka kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah apabila gagal dalam saringan langit demi langit. Jadi maka sebagaimana syurga itu ada anak kunci, demikianlah sembahyang pun ada anak kuncinya. Seseorang yang hendak masuk syurga tentulah dengan ibadah-ibadah dan dengan ketaatan-ketaatan. Walaupun kita sedia maklum bahawa ibadah kita banyak cacatnya, banyak celanya, ya, kita mengharapkan rahmat Allah, budi bicara, kasih sayang, pertimbangan, itu dipanggil rahmat. Sebab sembahyang kita, ibadah kita banyak cacatnya. Tengah sembahyang ni hari dia mengajak kenduri hari Sabtu ke hari Ahad, tengah sembahyang mencari kunci pokok atas ke pokok bawah, tengah sembahyang ingatkan balik udah angkat ke belum kain pun. Tengah sembahyang banyak cacatnya. Jadi bila kita sedar banyak cacatnya, kita pohon rahmat daripada Allah, budi bicara, pertimbangan, ya. Sebab kalau kan ibadah dan ketaatan kita sedia maklum ada banyak kebocoran, ketirisannya. Dan ibadah dan taat itu rukunnya ialah sembahyang. As-salatu imad. Imad itu ialah tonggak. Imaduddin, ya. Sembahyang itu adalah tonggak tiang kepada agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah merobohkan agama. Tak payah runtuh masjid, tak payah bakar Quran, cukup dengan kita meninggalkan sembahyang, kita telah merobohkan agama, ya. Jadi katanya di sini tiadalah boleh masuk syurga melainkan dengan sempurna sembahyang yang diibaratkan sebagai anak kunci bagi syurga. Maka demikian pula tiada boleh sembahyang melainkan suci ataupun bersuci daripada hadas kecilnya, hadas besarnya, daripada sifat-sifat mazmumahnya, pada ujubnya, daripada riaknya, daripada takaburnya, ya. Pernah satu ketika, ya, almarhum Dr. Harundin menegur pelakon-pelakon sembahyang tanpa bersuci. Jadi dia membuat teguran kerananya sembahyang ini ibadah yang tak boleh dilakon-lakonkan seenaknya. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan keadaan bersuci, ya, supaya memperoleh pahala, ya. Jadi katanya di sini bahawa tiada boleh sembahyang melainkan suci, yang diibaratkan ialah anak kunci, yakni mahulah seseorang yang hendak sembahyang itu suci daripada hadas kecil besar, ya, kecualilah orang ini daimul hadas, sentiasa berhadas, mungkin istihadah, mungkin tak lawas, ya. Kalau orang perempuan istihadah, kalau orang lelaki tak lawas kencingnya. Orang lelaki takkan istihadah pula, jangan buat pasal. Jadi orang ini dipanggil daimul hadas, sentiasa berhadas. Maka orang ini hendaklah bersuci bila masuk waktu, ya. Masuk saja waktu, minimumkan, maknanya bersihkan diri, kemudian terus ambil air sembahyang, terus kalau perlu mandi terus mandi, kemudian jangan tangguh-tangguh, terus sembahyang. Sebab untuk meminimalkan, untuk mengurangkan najis pada dirinya, kerana dia istihadah, kerana dia ada keuzuran tak lawas kencing. Jadi untuk mengurangkan, meminimalkan najis. Dan orang ini niatnya bukan rafa'al hadas, bukan niatnya mengangkat hadas, ya tak?
Sebaliknya, nawaitul wudu istibahatan lis-salah. Saja aku ambil air sembahyang untuk mengharuskan aku sembahyang. Sebab dia tak terangkat hadasnya, sebab dia sentiasa berhadas, sentiasa dengan istihadah, sentiasa dengan tak lawas kencingnya. Jadi dia itu niatnya bukan rafa'al hadas, bukan mengangkat hadas. Sebaliknya niatnya ialah nawaitul wudu istibahah lis-salah. Saja aku ambil sembahyang untuk mengharuskan, untuk mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah dia itu suci daripada najis, mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah, ya. Kerana hadas dan najis itu mani', dalam bahasa Arab penghalang, penegah yang menghalang, ya. Dalam bahasa Arab dipanggil mani' dengan ain, ya, mani'. Dan yalah, sebab apa Syekh Idris Marbawi ni agak mendalam bahasa Arabnya, kadang-kadang ya dia terbawa-bawa pemikirannya dengan bahasa Arab. Dia dilahirkan di Mekah, Misfalah. Kemudian dia pula sekolah rendahnya di Mekah, ya, Aziziyah. Kemudian setelah berada di menengah tiga, dia pun balik sekejap ke kampung, mengaji pula dengan Tok Kenali di Kubang Kerian. Ikut, ya, kita kata Greek ni, masa itu tak ada lebuh raya hutan belantara, ya tak? Pergi 7 orang, yang sempat selamat 3 orang je, yang lain tu mati di perjalanannya, ya. Taib, katanya apa di situ? Dan bersuci itu menghapuskan hadas dan juga menghapuskan najis. Sebab itulah maka nak menghapuskan najis, kita kena ada air yang mutlak, yang tahir, mutahhir, suci lagi menyucikan. Kita tak boleh guna air melo, tak boleh guna air kopi. Sebab air kopi, air melo tu suci tapi tidak menyucikan. Tahir ghairu mutahhir, dia tidak ada kekuatan maknawi, ya, dia tidak ada kekuatan yang boleh mengangkat hadas ataupun najis. Maka dalil atas suci itu anak kunci sembahyang, makna bersuci itu sebagai anak kunci. Hadis yang telah pun kita baca, hadis daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah pun boleh, ataupun radhiyallahu anhu. Nah, masalah kita teruskan kepada muka surat 35. Masalah ni bukanlah problem, ya. Masalah ni bukan problem, tapi makna masalah ni yang dipahamkan ialah perbahasan. Makna masalah ini ialah perbahasan. Dan Syekh Idris suka buat numbering. Dia suka buat nombor-nombor begitu, supaya bila ada orang tanya, persoalan Mika ini teman ingat, jawapannya ada pada masalah 40, ya, jilid 1 muka surat 35. Jadi dia suka buat numbering itu, ya, supaya mudah. Masalah Mika ni ada di dalam perkara yang Mika tanya ni ada jawapannya pada masalah 47 muka surat 35 jilid 1. Mak Mika dah apa lawyer, ya. Dah apa lawyer, ya. Taib, masalah takbiratul ihram. Tuan-tuan, puan-puan, kita jangan keliru di antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram rukun, takbiratul intiqal sunat. Ada orang dia masuk masbuq, ya, dia masuk orang dah sembahyang, dalam arti kata orang dah mula sembahyang, dan orang tengah rukuk ketika itu. Dia pun takbir terus rukuk. Hendaklah kita tanya, Mika takbir tadi takbir apa? Ya, kalau Mika anggap itu sebagai takbiratul ihram, sahlah. Tapi kalau Mika anggap itu sebagai takbir berpindah, dipanggil takbiratul intiqal, ialah takbir berpindah daripada rukun ke rukun, tak sahlah. Takbiratul ihram itu akan disertakan dengan niat, muqtarinan bil fi'li, ya tak? Mestilah maknanya dimasukkan niat masa itu. Kalau Mika pasang niat nak pindah rukun, tak boleh lah, ya. Jadi katanya dengan takbiratul ihram menjadikan haram setengah daripada barang yang halal dahulunya. Boleh makan lah, boleh minum lah, boleh belabun lah. Sekarang dah haram dah.
tak boleh makan, tak boleh minum. Atau tengah berbuka tadi makan masa lodeh, masa berbuka tadi makan masa lodeh, kacang perpu. Atau tengah semayang keluar pula kacang perpu tu. Udah dingonyoh udah dingonyoh nelan, tak apalah katanya, renik je kacang perpu. Tak boleh, batal semayangnya batal. Lagi satu, kadang-kadang atau makan pecel, atau ada lah juga seropeh cabai kering. Seropeh cabai kering ni tak. Ada pula kopi Cik Noh, kena jaga semua tu. Jangan harus ditelan ni tak. Sebab apa? Dengan ihram dalam sembahyang, bukan ihram dalam haji ataupun umrah. Ihram dalam sembahyang, pantang minum, pantang makan, pantang merasa. Sebab itulah adanya imsak. Adanya imsak itu untuk berjaga-jaga sebagai langkah precaution kita supaya tidak membatalkan puasa. Jadi dalam ihram ini tak boleh dah kita sebarangan. Tadi boleh makan minum, boleh bercakap, tapi dah takbir ni tak boleh dah. Maka dengan sebab itu bedahem kita pun kena jaga, sendawa kita pun kena jaga, brosin kita pun kena jaga. Jangan ekstrim melampau. Bila brosin ni acu, dia panggil acu, dah nyaut acu, anak bongsunya dah nyaut di dapur, ya katanya. Mak ni tengah semayang manggil acu apa ke? Itu brosin. Kadang-kadang sendawa, au panggil lau pula, ada sendawa. Jaga baik-baik, ada. Jadi katanya haramlah setengah daripada barang yang dahulunya halal, ya, daripada masuk sembahyang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Di dalam kitab utamanya yang disebut Al-Um ni maknanya teras. Imam Syafi'i punya kitab ada 4 jilid yang menjadi, kita kata, rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Tapi jaranglah orang mengaji sebab apa? Tinggi sangat dia punya bahasanya, ya tak? Katanya di dalam muka surat 152 juzuk 7, kemudian daripada telah didatangkannya hadis di dalam masalah 46, dan dengan hadis ini kami tidak berkata-kata, ya, kami tidak akan berkata-kata di dalam sembahyang. Sebab itulah saya kata tadi, sendawa kita pun kena berhati-hati, brosin kita pun kena berhati-hati, ya. Kami mentahrimkan, makna mentahrim ialah kami mengharamkan dengan sembahyang itu, melainkan dengan takbir, ya. Dan tiada selesai sembahyang melainkan dengan salam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak keluar daripada sembahyang, protokolnya kena bagi salam. Kita kadang-kadang bila batal, orang kampung, orang Kota Lama kata terkentet, ni dah. Bila terkentet, kita coy gitu saja. Dah, hendaklah kita assalamualaikum. Ya, hendaklah kita keluar daripada sembahyang itu dengan assalamualaikum, itu keluarlah. Tak semestinya noleh tu sunat. Noleh ke kanan, noleh ke kiri itu sunat. Ya, sunat hai'ah. Termasuk dalam sunat hai'ah. Kalau kita assalamualaikum warahmatullah tak menoleh, sah. Sebab menoleh itu bukanlah rukun. Yang rukun tu bagi salam pertama tu, ya. Jadi dikata di sini tidak selesai sembahyang melainkan dengan salam. Kalau kita terbatal pun ucaplah salam, keluar dengan salam. Maka barang ini problem timbul kepada orang yang was-was masa takbiratul ihram. Ya, dia sampai 3 kali takbir. Allah tak jadi pula. Allahu akbar, mula terjadi, turun pula. Ya tak? Turun pula. Allah, sampai 3 kali. Ya tak? Bila masa dia keluar semayang? Bila masa dia keluar semayang yang dia angkat takbir lagi satu tu? Jadi di situlah maknanya perbahasan, ya, di dalam kitab yang lebih besar. Perkara seperti itu boleh mencacatkan, bahkan boleh membatalkan, ya, sembahyang. Taib. Katanya apa di sini, bahawa maka barang siapa mengerjakan satu kerja yang membatal ia akan sembahyang antara takbiratul ihram dan salam pertama, cakap dengan cakap yang tak ada kaitan dengan sembahyang, ya,
membaca sesuatu yang tak ada kaitan dengan sembahyang, berbuat sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Sebab itu bila kita nak bergerak pun ada tertibnya. Gerakan-gerakan kasar, gerakan-gerakan kasar tak boleh berturut-turut 3 kali, ya. Kenapa tu? Supaya membezakan antara orang yang sembahyang dengan orang yang di luar sembahyang. Orang di luar sembahyang memanglah boleh bergerak seenaknya, ya, boleh bergerak dengan berturut-turut begitu sebab dia di luar sembahyang. Bila kita dalam sembahyang ada protokolnya, ada undang-undangnya, ya, ada adabnya. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tak boleh bergerak 3 kali gerakan kasar berturut-turut, batal. Tetapi kalau gerakan halus boleh. Macam mana gerakan halus? Jari kita bergerak 3 kali pasal ada nyamuk ngetit ni dah. Ada nyamuk ngetit, takkan ngokok pula, ada nyamuk ngetit. Yang itu tak apa. Gerakan jari halus ini, gerakan halus, jari bergerak begitu, tak ngapa. Termasuklah handphone yang berbunyi, menyebabkan orang lain tak khusyuk sembahyang. Handphone berbunyi lagu J Mizan. Ini pengalaman, ini kisah benar. Sembahyang Zuhur di Ridwaniyah, rasa saya 4 tahun sudah. Jadi dia punya ringing tone-nya, ya tak, adalah lagu J Mizan, ya tak, ataupun dilabut. Elok kita baca je Fatihah, hari ini kau datang riang, emang sampai ke saksofonnya, dia punya lagunya tu sampai bunyi tereret, saksofonnya lah. 4 rakaat pula tu. Yang nelipon ni sah dah tak tahu yang ayahnya sembahyang berjemaah. Takkan dia tak tahu ayahnya istiqamah sembahyang jemaah. Apalah pukul telefon banyak kali. Atau sudahnya kamu semayang entah ke mana, sudahnya lagu J Mizan kamu ni, Saya bila balik tu sampai simpang penaga tu udah lagu itu juga sudahnya. Hari ini kau dah awak lampau gemuk lagu tu kemarin masa tingkatan 3 tu, ya tak? Udah awak berlagu J Mizan juga, ya tak? Haru betul, ya tak? Haru betul. Termasuklah gerakan jari untuk menutup bunyi ringing tone tadi, ya tak? Ada maknanya bunyi telefon handset tu tadi, sebab udah mengganggu orang lain. Tuan-tuan dan puan, di Kota Lama ni pernah satu ketika talqin Kak Embang meninggal, Kak Embang Haji Afiat. Masa talqin tu telefon tu berbunyi, ya, apa bunyinya? Betul katanya. Kawan tu masa tu Cikgu Jah baca talqin, kalau datang kepada kamu 2 orang malaikat, janganlah kamu rasa gentar, janganlah rasa takut, janganlah rasa cuak. Tiba-tiba bunyi betul. Orang pemerhati siapa juga nyampuk. Saya dah tahu ini mesti bunyi telefonnya, ya tak? Saya dah tahu ini mesti bunyi telefonnya, tak? Berbenar lah, ya Allah, ya. Jadi katanya di sini bahawa dengan kita bertakbir itu kita tidak boleh seenaknya, ya, berkata-kata. Katanya di sini bahawa maka barang siapa, dikata di sini, kami tahrimkan dengan sembahyang itu melainkan dengan takbir, dan tiada selesai sembahyang melainkan dengan salam. Maka barang siapa mengerjakan satu kerja yang membatal ia akan sembahyang antara takbir dan salam, maka sungguhnya membatal ia akan sembahyang. Jaga precaution, ya tak? Bukan maksud salam di dalam tasyahud, bahkan salam sebagai penyudah. Apa dia salam di dalam tasyahud? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu dia. Salam dalam tasyahud itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Bukan salam yang tu. Salam yang dimaksudkanlah Assalamu alaikum warahmatullahi. Adapun assalamu alayka ayyuhan nabi itu bukan penyudah sembahyang, itu salam kita kepada Nabi. Rupanya kita ni tak payah tunggu orang pergi Madinah sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah. Sebenarnya setiap kali kita duduk tahiyat, kita mengucap salam kepada Nabi. Dan kemarin masa kita mengaji Mustika Hadis jilid 1, ada satu
ada satu malaikah yang ditugaskan semata-mata untuk bawa salam kita. Salam kita ini berjawab. Nabi jawab salam kita. Ya, bukan sia-sia. Ya, Nabi jawab salam kita. Jadi maknanya ada malaikat yang ditugaskan. Jadi memang kita itu sentiasa memberi salam kepada Nabi, termasuklah nasyid-nasyid kita. Dalam nasyid kita kata salatullahi salamullah ala Taha. Taha tu Nabi lah, Rasulillah. Jadi salatu wassalam, kita sentiasa mengucapkan salam. Nabi pula jawab salam kita. Ya, Nabi pun jawab salam kita. Dan bermula kenyataan setengah daripada yang halal dahulu daripada masuk di dalam sembahyang itu apa? Sebelum masuk sembahyang apa yang halal? Makan halal, minum halal, berlabun halal, bergurau, bertampur, semuanya halal. Tapi semuanya itu diharamkan kemudian daripada takbiratul ihram. Supaya apa? Supaya dapat kita bezakan antara orang yang sembahyang dengan orang yang di luar sembahyang. Kalau tak buat begitu, dah serupa lah. Udah jawab telefon pula apa Jadi macam tak semayang je mereka ni, ya tak? Jadi dengan sebab itulah sendawa kita pun kena berit lah sikit. Janganlah panjang-panjang mat arid li sukun. Ya tak? Janganlah sampai mat arid li sukun sendawanya, ya tak? Jadi hendaklah kita sendawa jaga, berosin jaga. Tapi ada juga kadang-kadang orang kenan. Asal semayang je dia. Asal semayang je. Sebelum semayang hidup pun asas semayang macam-macam kenan orang. Kalau dah kenan tak apalah, tapi kalau elok berubat lah. Kalau eloknya berubat. Lagi satu, ada juga orang jenis bila semayang banyak mana pergerakannya. Mula tadi di sini petu dah turun ke bawah, naik balik, sekarang dah turun ke bawah. Ada juga jenis tangan mula-mula tu di sini betul kau dah lurus ke bawah, dah naik balik, sekarang turun. Jangan kopi tu. Sebab bila kita dalam takbiratul ihram, hendaklah kita kawal pergerakan kita. Ya, kecuali kalau dah kenan, tapi kena berubat lah. Ya tak? Kena berubat. Ambil layar, ya tak? Jampi-jampi sikit, hembah-hembah sikit, ya tak? Orang Kota Lama kata hembah itu hembah, ya tak? Dan bermula kenyataan, udah kita baca berapa kali nak baca? Maka apabila seseorang itu sudah takbir, tiada boleh berbual, bahkan mahulah membaca qiraah. Ya, qiraah itu bacaan-bacaan yang kita sebut rukun-rukun dan juga sunat ab'ad dan sunat hay'ah, ya. Dan zikir-zikir dan sebagainya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, dan sebagainya daripada yang disuruh oleh syarak. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Masalah das memberi salam sembahyang itu menjadikan halal untuk kita berbual, untuk kita makan, untuk kita minum, ya, akan barang yang haram di dalam sembahyang. Ya, ini apabila sudah memberi salam pertama, maka haruslah mengerjakan segala yang tadinya diharamkan seketika untuk keperluan sembahyang. Ya, jadi seperti bergerak yang kuat dah boleh dah, tak ada masalah. Nak melangkah-langkah, nak berlari-lari, ya tak? Berbual, bermakan minum, berjalan, maka itu yang disabdakan wa tahliluha. Tahlil daripada ihram. Ya, kalau umrah dipanggil tahallul. Kalau umrah dipanggil tahallul, kalau haji dipanggil tahallul, kalau sembahyang dipanggil tahlil. Maknanya menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Kerana apa? Kerana sembahyang. Jadi pergerakan kena jaga, ya, percakapan pun kena jaga. Dan bermula yang menjadikan halal akan barang yang diharamkan oleh ihram, oleh takbiratul ihram itu dengan salam yang pertama. Salam kedua tu tak apa dah. Salam kedua itu hanyalah sunat hay'ah, ya. Dan menulis itu pun adalah sunat. Kalau tak menulis pun tak apa juga, ya. Barangkali dia tak dapat nak menulis sebab sakit.
tengkuknya tak, salah tidur dan sebagainya. Dan sebelum memberi salam, haramlah kita mengerjakannya. Tapi kemudian kita masuk kepada hadis yang keempat, bagaimana Islam mengatur kita apa yang nak dibaca sebelum masuk bilik air. Jangan dah masuk, ya, jangan dah masuk baru baca, tak, sebelum masuk, ya, sebelum masuk. Hadis daripada Anas Ibn Malik, kita berhenti di situ, ya, insya-Allah. Untuk peringatan bersama, esok kita ada qiyamul lail pukul 4, ya, esok hari Ahad, ya, pukul 4 subuh bersama dengan imam, sekarang tak muda dah lah, tapi dulu dia imam muda lah, imam muda Abdul Jabbar, Ustaz Abdul Jabbar, ya, insya-Allah pukul 4. Kemudian kuliah subuhnya, ya, kuliah subuh berkongsi pengalaman dan juga ilmunya. Dia ni belajar di Madinah, pernah menjadi pensyarah di USAS, kemudian dia berhenti dan dia buat sendirilah, ya, dia buat sendiri, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah, silat dan salam, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum